Kita terus kepada pengajian kitab kita, iaitu kitab Munyatul Musalli, pada muka surat yang ke 18, Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram rukun solat yang kedua, InsyaAllah. Ya, muka surat 18, tuan. Boleh ha? Semua dah? Muka surat 18. Siapa nak baca dengan saya tu? Sebelah tu. Minyak budak saja, budak-budak. Kita aja Tuan Bilal. Boleh Tuan Bilal lah? Haji ya, minta maaf Tuan Haji. Muka surat 18, Takbiratul Ihram. Okey. Baik. Tuan-tuan, sebelum tu kita dah sebut tentang rukun-rukun sembahyang. Kita rukun-rukun sembahyang, kita perlu tahu tuan-tuan, perlu tahu. Orang tanya berapa rukun sembahyang? 13. Kita pun dah sedia maklum. Okey. Yang pertama kita pun dah sebut sebelum tu, niat. Okey. Saya pun dah cerita dengan tuan-tuan sebelum tu apa yang niatnya, ada 3 tadi. Ingat sikit kita 3 ya. Ingat 3 ya. Apa? Niat. Ingat sih 3 ya. Dah lupa dah. Ria bukan main ke kita. Ingat 3. Okay, cuba kita balik ke muka surat yang ke-16. 16. Okey. Yang kita nak masukkannya ada 3 ya. Qasad, ta'arrud, ta'ayyin. Semua sekali. Qasad, ta'arrud, ta'ayyin. Okey? Kami akan selalu ulang benda tu berkali-kali dalam kita orang dalam ceramah. Kami akan tanya dengan kita orang. Sampai kita orang perlu tengok buku lagi, kita orang dah boleh ingat hafal tu. Okey? Ulang balik sekali lagi. Qasad, ta'arrud, ta'ayyin. Okey? Sekali lagi. Qasad, ta'arrud, ta'ayyin. Okey? No ni. Ta'ayyin. Sehal, sama aja ya. Ta'ayyun ke ta'ayyin ke sama. Dalam kitab lain kita sebut ta'ayyin ataupun untuk dipanggil ta'ayyun pun boleh, tak ada masalah. Okey? Baik, kita pergi ke balik ke muka surat 18 tadi. Kita pergi ke Takbiratul Ihram. Okey? Baca. Silakan Tuan Haji. Ambil rehal dengan Tuan Haji lah. Ambil rehal lah. Ada belakang. Okey. Kedua, takbiratul ihram. Sebab dinamakan takbiratul ihram kena diihramkan. Diharamkan. Bukan diihramkan. Diharamkan kepada orang yang sedang sembahyang itu melakukan perkara-perkara yang halal dilakukannya sebelum sembahyang. Okey. Jadi maksudnya takbiratul ihram tu, maksudnya perkara-perkara yang halal untuknya sebelum tu diharamkan apabila dia angkat takbir. Apa yang halal untuknya? Makan, kelakar. Boleh siknya berkelakar sebelum tu? Boleh. Boleh siknya makan sebelum tu? Boleh. Tapi bila dia dah angkat takbiratul ihram, maka haram perkara-perkara yang lain ya untuk dalamnya solat. Bila dia angkat takbiratul ihram. Okey? Baik. Bagi orang yang mampu betul-betul wajib melafazkan takbir dengan Allahu Akbar. Orang yang pandai kelakar, yang boleh sebut, bukan bisu, wajib untuknya sebut Allahu Akbar. Wajib. Okey? Dimulakan dengan Allah, kemudian Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, biasa kita. Okey, dan wajib disertakan dengan niat. tu yang tadi ketika kita mengangkat takbir ya tadi, angkat takbir Allahu Akbar, pada ketika ialah kita angkat niat kita.
Nak niat tu tadi nak kami suruh kita orang hafal qasad, ta'arrud, ta'yinnya dalam ketika kita angkat melafazkan Allahu Akbar. Okey, kemudian yaitu qasad, ta'arud dan ta'yun. Pada sembahyang fardu atau qasad dan ta'yun pada sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sebab. okey. Atau qasad hendak sembahyang jua pada sembahyang sunat mutlak dengan awal takbir alif pada Allah dan ditekalkan ia hingga akbar. Ra sebut ra. Ra pada akbar. Ra yang mesti sebut Allahu Akbar. Ra yang mesti sebut. Kalau kita salah sebut Allahu Akbar, bar okey kira ada ra. Allahu Akbas kah? Allahu bukan sebut ra, sah takbiratul ihram kita. Kalau sah takbiratul ihram kita, sah solat kita. Sangat penting tuan-tuan. Sebabnya saya suka tuan-tuan kita perlu hafal tu. Tahu tu supaya kita dapat padah dengan cucu kita, dengan anak kita. Kita pun yang ngajar setidaknya hal tu. Tentang solat tu. Baik. Kemudian okey, tu ulama bantu kita ada 3 step. Ada 3 cara ketika nak melafazkan niat tu. Okey. Dalam sembahyang ada 2 jenis. Ya bukan, ya nota kaki saya dah. Atas terus. Ya saya dah nota kaki je. Muqaranah. Okey. Muqaranah ada 3 cara. Okey, muqaranah tu ada 3 cara. Muqaranah tu maksudnya apa nama orang panggil muqaranah tu qarin. Qarin tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita angkat takbirnya serentak. Serentak maksudnya. Apa yang kita angkat takbir, apa di serentak kita? Niat. Apa yang niat kita? Toknya. Pertama muqaranah kamilah. Kamaliyah. Penyertaan niat yang sempurna. Okey. Yaitu menghadirkan qasad, ta'arud dan ta'yun pada sembahyang fardu. Dihadirkan ketiga-tiganya di dalam hati, mulai pada alif Allah berkekalan hingga kepada ra akbar. Tu yang kita biasa pula lah. Okey, cuba tuan-tuan cuba sekali tu. Kita praktis kita orang. Bila kita angkat takbir Allah, kita akan masukkan niat kita. Apa qasad? Apa sahaja dalam bahasa Arab? Usalli. Ingat saya kita mana? Usalli, qasad, usalli. Ta'arrud, fardhu. Ta'ayyun, waktu solatnya. Subuh ke, zuhur ke, asar ke. Usalli fardal asri. Usalli fardal maghrib. Okey, kita coba dalam niat kita. Okey, coba tu orang semua. Okey, coba. 1, 2, 3. Allah. Coba kita orang semua. Masing-masing kita orang coba. Praktis. Sebab apa? Banyak yang berlaku. Kadang-kadang daknya angkat takbir dengan si berniat tu. Ya yang berlaku. Tu penting tu mazhab kita tu. Kita nak praktis benda tu. Supaya benda tu nya akan dapat dipolah oleh kita bila kita sembahyang. Apa yang kita masuk? Qasad, ta'arud, ta'yin. Usalli fardal maghrib, usalli fardal isya. Allahu Akbar. Okey, sebab benda yang sempat disebut yang dalam hati, tapi tumpuan kita tadi kita nak masuk usalli fardal isya ya. Sedih ya. Allahu Akbar. Boleh? Boleh ha? Ya je dapat disebut sahaja aku sembahyang fardu isya. Ya je dalam yang wajib. Kalau kita nak masukkan lain lagi boleh 4 rakaat ke apa kurang. Tapi itu ulama bantu kita 3 aja. Sebelum kita nak angkah banyak, yalah panjang Allah, yalah banyak gila Allah ya. Bila banyak gila benda lain. Jadi ulama dah bantu kita tu 3 aja. Yalah Allah. Banyak gila mau dimasuknya. Yang penting 3 tu aja. Yang kita nak sebut 4 rakaat ya sebelum talaffuznya.
usalli fardhu isya. Yang kita sebelum kita sembahyang kan? Kita pada okey, contohlah usalli fardhu isya 4 rakaatin, adaan imaman ataupun adaan makmuman lillahi taala. Allah, masuk 3 aja. Okey? Praktiskan, kita orang kena coba. Ajar anak, kita praktis dengan kawan-kawan kita. Coba. Sembahyang tu belajar solat sebenarnya di luar sembahyang. Cara angkat takbir. Cara angkat takbir, saya dah bawa untuk tuan-tuan. Okey. Lafaz ada orang angkat takbir, ada orang nyaksi angkat takbir. Okey. Sah kasih sah, nyaksi angkat tangan. Ya terus Allahu akbar. Nya sebut Allahu akbar. Adik, menanya kita. Imam nyaksi angkat tangan. Takbir. Ya terus Allahu akbar. Contoh kami ya. Allahu akbar. Sah ke sah imamnya? Saya tahu. Kita tahu juga. Okey, tu kena tahu tu. Okey, bila kita dengar tu kita dah tahu dah. Angkat takbir tu apa rukunnya? Apa hukumnya? Rukun ke sunat? Sunat. Okey? Yang rukunnya adalah Allahu akbar, lafaz takbir. Okey? Angkat tangan apa hukumnya? Sunat. Sebab ialah kata ulama, dalam sembahyang tu ada 200 sunnah dapat kita buat dalam sembahyang. Subhanallah. Angkat takbir dia sunnah. Rugilah saya angkat tangan. Adapun mazhab lain yang saya angkat tangan, ya kita ikutlah. Kita pulang pada sini. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, angkat tangan. Okey. Tempat sini yang angkat tangan saya bawa tuan-tuan. Okey, Nabi pada dalam dalil dalam hadis daripada Malik bin Al-Huwairis, sesungguhnya Nabi apabila bertakbir, baginda mengangkat kedua-dua tangannya sehingga selari dengan kedua-dua telinganya. Okey? Maksudnya tangannya tu sama dengan telinganya. Jangan kita ada orang kena tu. Tu minta maaf saya sebut dia bukan cara yang betul. Bukan contoh. Caranya adalah tangan tu dikembanglah. Kita saya baca lagi jemaah. Saya baca semua dulu. Kita praktis tu kita nak praktikal terus. Ni dia. Okey, okey. Okey, saya baca hadis lain lagi. Sesungguhnya ada hadis lain daripada Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi mengangkat kedua-dua tangannya selari dengan bahunya ketika mula solat, ketika bertakbir untuk rukuk dan ketika mengangkatkan kepalanya daripada rukuk. Okey, satu lagi adalah Nabi mengangkat kedua-dua tangannya dengan membuka jari-jari lurus ke atas. Okay. Tidak merenggangkan, yakni menjarakkan jari-jarinya dan tidak pula menggenggamkannya. Jangan dia genggam. Contoh, jadinya tangan contoh lurus. Contoh. Okey, satu lagi. Allah. Okey. Cukupnya di bahagian jangan kita kadang-kadang ada orang Allah. Sampai telinga. Tok telinganya panjang boleh lah situ lah. Dah. Telinganya panjang. Dalam hadis Nabi menyebut sampai dengan telinganya, di atas bahu. Tapi ada juga ulama mana di atas bahu sedikit. Di atas bahu boleh. Tok boleh. Ini ada 3 caranya. Tapi kita ambil Allah, Allah dekat, jangan tinggi gila. Sekurang-kurangnya dengan telinga kita lah. Allahu akbar. Okey, semua. Boleh coba semua. Okey, kita coba. 1 2 3. Allahu akbar. Okey, kita coba masukkan niat sekali. Okey? Kita masuk niat isyak, fardu isyak. Okey? 1 2 3. Allahu akbar. Masya-Allah. Okey? Bagus faham kita?
Masuk waktu Isyak? Okey, boleh. Duduk. Okey, teruskan. Ya, untuk cara yang pertama, muqarranah kamaliyah yang sempurna, tu yang dibiasa buat oleh kita. Tapi ada juga yang lain sikit lagi. Okey. Kedua, muqarranah kufiyah. Pernyataan niat bagi orang awam. Oh, minta maaf. Atau orang awam yang biasa orang buat. Kadang-kadang nasi mampu sampai akbar. Macam kami yang dah biasa tu, kita dapatlah. Tapi kita orang kena belajar. Cuba dapat sampaikan tu. Allah, masukkan niat sampai kamaliyah, sampai akbar. Allahu akbar. Sajalah kita jangan terlalu lama lagi lah. Jangan Allah banyaknya niat dimasuknya. Dia masuk 3 aja, usolli fardhu isya aja. Allahu akbar. Sajalah kita dengar orang Arab sekejap je. Allahu akbar. Terus sebab niatnya terus dia masuk ke pada ketikanya. Okey? Okey, itu orang awam. Okey. Yaitu menghadirkan niat tersebut di dalam takbir. Okey. Sama ada pada Allah. Sama ada dekat Allah kah? Kita masuk ketiga-tiganya terus. Allah masuk saya terus. Okey. Atau pada akbar. Okey. Atau ada pihak yang mengatakan dapat dihadirkan niat pada sebahagian takbir itu. Okey. Maka dikira sudah memadai. Dah masuk ketiga-tiga ya tadi, dah cukup selesai. Okey. Atau dia tidak Berijtihad pada tetapi tidak lupa atau lalai daripada mengingati niat apabila mengatakan Allahu Akbar. Yang pentingnya tahu apa mau dipolahnya dalam niatnya. Yang penting bila kita takbir, bila kita angkah niat, kita tahu apa mau diingkah kita dalam niat kita ya. Yang penting. Itu pun masih dinamakan muqarranah kufiyah dan dianggap sah sembahyangnya untuk orang awam. Untuk orang awam tidak ada masalah. Bagi kita mensusah gila nak masuk sampai akbar ya, tidak ada masalah. Sebab pada kita membadai. Kalau kita masuk Allah sampai ketiga-tiga pun tidak ada masalah. Tapi yang terbaiknya, masya-Allah, kita dapat sempurnakan bila kita meniat kita Allahu Akbar. Masukkan niat sekali dalam serentak Allahu Akbar. Tok sebenarnya tok bab tasawuf lah tuan-tuan. Tok tidak bagian tarikat tu dia mau sembahyang kita tu begitu kualiti dalam sembahyang kita tu. Tok dalam sikitlah pun huraian-huraiannya. Okey. Mungkin kitab-kitab lain kelak mungkin kita akan sebut perkataan tu. Dalam sembahyang tu tuan-tuan, kita dah memutuskan hubungan kita dengan makhluk. Solat tu adalah antara hubungan dengan Allah dengan kita dengan Allah. Kita tu macam kita bergerak, kita dengan anak kita. Kalau kita dengan anak kita makan dengan anak, makan dengan isteri kita, tapi masih kita mikir hal kerja. Contohlah tuan-tuan, kita ngembak kami, okey, kita makan dengan anak-anak kita. Lama dah jumpa anak, makan dengan anak-anak. Tiba-tiba anak main handphone depan kita. Bini kita main handphone. Padahal kita dah lama jumpa main handphone. Apa perasaan kita? Seolah-olah adanya sedang rasa apa-apa. Ia makhluk sama makhluk, tuan-tuan, tapi itu Allah. Allah, tuan-tuan. Bukannya orang tu. Tuhan kita. Tuhan kita, tuan-tuan. Dan seharusnya dalam solat kita, mula-mula sekali bila kita angkat takbir, kita dah putus hubungan kita dengan makhluk. Saya dah ingat lagi hal kerja, saya dah ingat lagi hal orang-orang lain. Kita kena jaga setiap bibit-bibit dalam bila kita sebut baca bismillah, kita sembahyang. Niat kita mau jaga. Memang susahlah khusyuk tu tuan-tuan, bukan perkara yang mudah. Khusyuk bukan perkara yang mudah. Tetapi sekurang-kurangnya kalau kita dah tahu rukunnya, dah baca, ya dah khusyuk dah sekurang-kurangnya. Kita dah tahu rukun, kita dah baca, ya dah khusyuk dah kiranya. Tetapi belum sampai matlamat khusyuk yang sebenar. Sebab matlamat solat tu adalah antara kita dengan Allah. Okey, kemudian Syekh Bujairimi okey, berkata muqarranah kufiyah ialah menghadirkan perkara yang wajib pada satu bahagian takbir. Okey, siapa Syekh Bujairimi tu? Tuan-tuan boleh baca nota kaki di bawah ya. Saya baca 23 di bawah ya. Beliau ialah Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi. Kami orang kitab tinggi sikit,
kita akan baca Hasyiah Bujaidimi tu. Kitab dia tinggi sikitlah. Tok memang fiqh. Jadi Datuk memang sangat alim lah, orang yang alim. Dan kitabnya tu masya-Allah, siapa-siapa yang belajar fiqh memang dia akan belajar kitab tu. Kitab Bujaidimi, Hasyiah Bujaidimi. Okey. Yang lepasan Azhar, faqih bermazhab Asy-Syafi'i, wafat pada 1221 Hijrah bersamaan dengan 1806 Masihi. Okey, baik. Kemudian Dan yang wajib dihadirkan ialah qasad, okey, ta'arud dan ta'yun pada mana-mana bahagian takbir seperti apa yang ditetapkan oleh Syekh kami Al-Hafni daripada Syekh Al-Khalifi daripada Syekh Mansur daripada Syekh Syubari daripada Syekh Samsuddin Ar-Ramli. Jadi bukannya kita tok pola-pola tok, kena ulama tu tulis nama-nama ulama tu ulama-ulama bukan sebarang tu. Bukan kami ngajar tu, bukan kami pun ngajar tu, tuan-tuan. Tu adalah ulama-ulama kita yang ngajar tu. Ulama kita tu bukan ulama yang bukan belakang rubah kita pun tu. Tu bukan ilmunya sebarang, tu ilmu yang hebat, tuan-tuan. Ulama-ulama kita. Jadi masya-Allah dia bantu kita. Jadi tu dia beri panduan kita. Sekurang-kurangnya wajib kita masukkan qasad, ta'arud, ta'ayyin. Wajib kita masukkan. Okey? Baik. Kemudian ketiga, muqaranah tauzi'iyah. Tauzi'iyah. Pernyataan niat secara membahagikan. Tok lain, tok level lain lagi, membahagi-bahagikan. Allah lain, hu lain, akbar lain. Okey? Yaitu menghadirkan niat dengan cara menceraikan bahagiannya pada takbir, yaitu dimuqaranahkan. Okey. Macam Allah usolli, Allahu ya fardu, Allahu akbar. Susah, betul memang susah. Okey, ta'arud pada hu, ta'ayyun pada akbar. Okey, sambung dia dinamakan tauzi'iyah kerana ia membahagikan bahagian niat pada bahagian takbir. Okey. Ulama bersepakat bahawa muqaranah ini tidak memadai untuk niat. Ia berbeza daripada rupa yang orang dulu. Jadi ulama kita bantu pada siapa kita nak ikut tu, ikut je asal tadi, nak urfiah tadi. Ikut je nak Allah akbar kah kat sini kah, yang penting masuk niat tiga-tiga ya. Tapi nak bagi tauzi' itu memang susah. Tu kita sendiri pun nak cuba, tapi kalaunya orang ada guru yang dapat mengajarnya, masya-Allah, dia boleh, dia nak molahnya, masya-Allah. Tapi memberi kesan, tuan-tuan, ada memberi kesan. Niat tu, tuan-tuan, memang memberi kesan. Ialah tuan-tuan, niat tu kata orang nak bagi haji, pasang je niat dia. Dah kita nak pasang je niat kita. Berbeza orang niatnya, pasang niatnya yang betul-betul pasang niat. Orang yang pasang niat nak pergi haji, macam ni yang pasang niat, dia dah hengkah duitnya tabung haji. Dia dah buka duit, dia dah ngumpul duitnya. Jadi Allah akan bantunya daripada niatnya. Sebab ialah niat kita dalam solat memang perlu kita aturkan. Ada ulama, ada sebahagian orang madah si perlulah niat macam tu. Jangan kita madah macam ni. Niat tu sangat-sangat penting. Jadi dalam sembahyang niat tu dianggap rukun dan wajib untuk kita masukkan tiga perkara tu. Okey? Apa lalu tuan-tuan yang tiga tadi? Masukkannya apa? Masukkan tiga niat tadi apa? Qasad, ta'arud, ta'ayyin. Okey, qasad dia apa, tuan-tuan? Qasad apa? Qasad apa? Usolli. Ta'arud, fardu, masya-Allah. Ta'ayyun, zuhur kah, asar kah? Okey? Baik, masya-Allah. Baik, kemudian dinamakan tauzi'iyah. Siapa? Okey, baca aja. Kerana ia membagi-bagikan bahagian niat pada bahagian takbir. Ulama sepakat bahawa muqaranah ini tidak memadai untuk niat.
ia berbeza daripada rupa yang terdahulu. Pada perkara dan para ulama bersepakat bahawa orang yang mampu hendaklah mengamalkan mukaranah kamaliyah. Yang pertama tadi. Okey. Tetapi jika membawa kepada was-was, hendaklah diamalkan mukaranah kufiyah. Okey. Ini adalah keputusan muktamad daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi tuan-tuan. Imam Nawawi kita pada dengan Imam Al-Ghazali dan Imam lain-lain. Okey. Jika ia lemah bertakbir dalam bahasa Arab, hendaklah ia diterjemahkan takbir itu ke dalam bahasa dirinya dan wajib ia mempelajarinya jika mampu. Ya tu tadi. Usolli fardhul isya. Wajib, bukan wajib, maksudnya lebih bagus kita pakai niat bahasa Arab. Paling bagus. Senang je usolli fardhul yang biasa kita buat. Dalam niat kita, dalam hati kita. Tapi mesti mampu juga pada usolli, susah juga nak sebut dia. Aku bahasa ba'i ni. Aku ge sembahyang asar. Aku ge sembahyang fardu asar. Pun susah gila sebut dalam niat kita lah. Aku ge sembahyang asar. Allah, aku ge sembahyang fardu asar. Sangat-sangat mudah. Masya-Allah. Tapi cuma niat kita tahu yang kita mau solat fardu, mau fardu zuhur ke asar ke. Okey? Baik. Okey, yang ketiga tuan-tuan, tadi dua. Niat. Yang kedua tuan-tuan, apanya? Takbiratul ihram. Okey? Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, dan rukun yang ketiga adalah qiyam. Qiyam itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita berdiri tegak. Okey? Baik. Ketiga, qiyam, iaitu berdiri pada sembahyang fardu. Syarat berdiri ialah dengan membentulkan tulang belakang, walaupun dengan cara bersandar. Jika berdiri secara condong, nak tanya? Okey, boleh. Jika berdiri, Jap. Ada tanya. Biasa yang saya belajar. Okey. Sebelum takbir itu sali pada isyak. Okey. Selesai takbir. Okey. Allah. Yang tu lafaz tu sunat. Lafaz tu adalah lafaz, kan saya dah beritahu tadi, yang tu adalah lafaz sebelum takbir. Lafaz tu sunat. Tapi yang wajibnya niat tu dalam hati. Abang sebut tu tadi, tu lafaz niat. Tu lafaz niat. Faham tak? Yang tu kita sebut. Tapi masa kita angkat takbir tu, Allah, yang tu kita nak masukkan tiga perkara tu. Satu, saya suruh kau tuan-tuan hafal perkara ni. Perlu hafal ni, qasad, ta'arud, ta'ayyun. Sebabnya memang saya tekan, sebabnya saya memang suruh tuan-tuan bawa buku. Perkara ni jangan kita anggap remeh. Minta maaf saya sebut. Kita anggap remeh, kita anggap biasa aja. Sebab ini melibatkan solat tuan-tuan. Ulama bantu kita. Ulama tuan-tuan, dia bantu kita untuk solat kita jadi kualiti. Untuk bantu kita supaya solat kita membantu khusyuk kita seperti mana solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini sebab itulah saya tuan-tuan, saya suruh tuan-tuan ada buku, suruh tuan-tuan hafal ni, sebab perkara ni kita nak ingat. Kita nak kena ingat. Okey? Jadi apa yang tadi abang? Jadi abang tadi, masa abang sebelum tu abang adalah hanya lafaz talaffuz tu sunat. Tu sunat. Tapi yang wajibnya angkat takbir tu, dalam angkat takbir tu kita letakkan niat kita. Jadi bila tu tadi saya suruh tadi kami ajar tadi, Allah, masukkan niat. Okey, cuba abang praktis. Okey. 1 2 3. Okey. Boleh. Cuba sekali lagi. Masukkan niat. Abang masukkan niat usolli fardhul isya. Okey, usolli itu apa? Usolli itu apa? Qasad. Usolli qasad. Ta'arud fardu. Asar, saya sengaja pusingnya apa? Asar ta'yin, masya-Allah. Okey? Coba masukkan. Jangan masuk qasad
ta'arud ta'yin, jangan. Kita nak masukkan usolli fardul isya. Jangan masuk qasad ta'arud usad, jangan, tu salah dah. Okey? Okey, coba. 1 2 3. Okey? Insya-Allah. Baik, itu cantik dia punya tu. Fokus. Solat kita dah fokus dah, tuan-tuan. Fokus, bantu kita fokus. Nak fokus. Okey, masya-Allah, baik soalannya. Kata ulama yang baik solatnya adalah membuka mata. Saya pun kadang-kadang kita nak khusyuk tak susah, nak buka mata susah, tapi kadang-kadang kita terpaksa tutup mata. Tapi kata ulama kena buka mata. Macam contohnya abang dengan saya, abang dengan bini abang dengan bini, abang cakap dengan bini abang, saya sayang awak. Betul sih? Tapi ulama ini dia bijak. Ulama ni bukan dia menamakan ini kita dengan Allah, tidak. Cuma dalam berinteraksi kita mana tumpuan kita dekat tempat sujud. Betul? Tumpuan kita dekat tempat sujud. Jadi kita tengok, fokus kita lah. Betul, fokus kita. Walaupun mata kita nampak perkara lain, tapi hati kita Allah. Itulah sebenarnya dalam solat ini dia adalah zikir. Walaupun kita tengok ni, tuan-tuan, berada dekat dunia, tetapi hati kita langsung tak ada dengan dunia. Hati kita ada dekat Allah. Ini solat. Solat ini membentuk kita dalam, walaupun kita tengok tempat sujud ni, kita nampak ni, tapi hati kita bukan ingat bini kita. Kita kadang tengok ni, yang nak masak apa, nak makan apa lepas tu. Betul. Sini aku engkah kunci aku tadi. Berapa duit bank aku tadi? Kita pun solat. Kualiti solat kita hilang. Tapi sahabat, tuan-tuan, mereka solat mereka itu adalah segala-galanya. Dunia mereka adalah solat. Kecintaan mereka adalah solat. Jadi niat itu, inilah penting. Saya begitu macam ni, tuan-tuan, adalah perkara asas ini, rukun ini perlu kita belajar. Perlu kita hafal, perlu kita tahu perkara ini. Okey, kemudian Qiyam. Jika berdiri secara condong, tetapi tidak dinamakan berdiri, maka sembahyangnya tidak sah. Macam ni condong? Contoh. Kalaunya memang badannya kimia, siapa? Badannya contoh ke bongkok, siapa? Tapi berdiri itu, masya Allah, contoh berdiri. Berdiri juga. Allah solat tu ulama engkahkan rukun berdiri tu sebagai rukun. Sebab apa? Sebab memang wajib seseorang yang berdiri. Wajib dulu. Contohnya nyamuk duduk. Nyamuk duduk, dia kena niat dulu dalam keadaan berdiri. Paling kurangnya habisnya Al-Fatihahnya, muknya dapat duduk. Pun si tahan lagi lah, selepasnya takbir, muknya duduk. Tapi paling kurangnya berdiri dulu. Dia pun pertamanya. Okey? Jika ia lemah daripada berdiri dan menjadikan kesusahan kepadanya sehingga hilang khusyuknya, maka sembahyangnya sah dengan cara duduk. Itu daripada tadi. Kalaulah yang tadi berdiri takutnya makin si khusyuknya, jadinya boleh duduk. Okey? Kemudian jika lemah dengan cara duduk, hendaklah ia sembahyang dengan cara berbaring pada rusuk sebelah kanan. Rusuk sebelah kanan. Jadi macam ni baring macam tuan anak. Betul? Cara berbaring, duduk sebelah, okey, pada rusuk sebelah kanan. Okey, dan rusuk sebelah kanan lebih afdal, okey. Dan rusuk sebelah kanan lebih afdal daripada rusuk sebelah kiri. Okey. Jika lemah daripada berbaring pada rusuk, maka hendaklah ia sembahyang dengan cara berbaring terlentang di atas belakangnya, memberi isyarat dengan kepalanya. Okey. Jika lemah dengan terlentang, maka isyaratkan dengan kelopak mata. Pakai mata aja. Masya-Allah, tuan-tuan. Okey, saya habiskan. Jika lemah dengan kelopak mata, hendaklah dilakukan rupa sembahyang dengan hati. Subhanallah. Kita hendaklah
sedar bahawa tuntutan sembahyang Allah. tidak digugurkan Allah. ke atas orang Islam selagi ia berakal. Selagi ia berakal, tuan-tuan. Solat tu masya-Allah sangat-sangat penting. Minta maaf saya sebut dalam tu. Kita di hospital ada seorang pegawai agama di Siang, Tuan Ustaz Khalil Nizam namanya. Dia beritahu tugasnya Jakim hantarnya di Siang di hospital sebagai pegawai untuk bantu orang-orang yang sakit untuk solat. Kalau ada masalah solat ke apa. Tapi apa yang nangga orang-orang di hospital, minta maaf saya sebut, bila nya sakit nyasi sembahyang. Nyasi sembahyang. Tuan-tuan, solat tu tuan-tuan jangan sekali-kali tinggal. Apa keadaan sekalipun. Soalnya ulama ada bantu kita. Si dapat berdiri, kita duduk. Si dapat duduk, kita gurin. Si dapat gurin, kita pakai mata. Si dapat pakai mata, pakai hati, tuan-tuan. Ya Allah. Penting. Minta maaf saya sebut. Banyak yang berlaku. Orang-orang masjid sekalipun, bila diuji sakit, sembahyangnya kelang kabut. Cuti. Si dapat, tuan-tuan, cuti solat tu jangan salah cuti. Sebab solat tu kelak perkara yang pertama Allah akan tanya kita. Jadi sebab tu adalah tuan-tuan kena belajar. Belajar solat, tuan-tuan boleh jemput siapa-siapa penceramah khusus untuk belajar solat duduk. Belajar solat gurin. Belajar. Kena belajar tu. Kita si tahu masa kita mungkin kena tu kita boleh pada kita sihat. Tapi si tahu bila kita diuji dengan penyakit. Sakit kena tu tuan-tuan, penyakit macam-macam dah. Jadi kena belajar. Sekiranya gurin nyasi menghadap kiblat, macam ni nya boleh kasihnya salat. Mula-mula ngadap kiblat. Mun saya hadap kiblat, saya ada masalah. Boleh. Untuk orang sakit memangnya dilonggarkan. Tapi mula-mula nya perlu cari kiblat dulu. Kalau nya si dapat, jadinya cari dulu pertama syarat sembahyang pertama sekali dengan kiblat. Carilah. Jadi contohnya jangan kiblat siap. Okey, jangan angga. Contohnya siapa bergerak. Nya makin mata. Jadi apa yang perlu pula? Pertama sekali nya perlu niatkannya menghadap kiblat. Walaupun dia sebab bergerak. Ya, faedah lain cerita lain lah. Untuk saya cerita sikit-sikit lah. Tapi nya makin mata aja. Jadi berdirinya macam berdirinya ke mata, berdiri macam tuan-tuan pakai mata. Okey, tuan-tuan anggap tuan-tuan berdiri pakai mata. Jadi tuan-tuan pergi ke atas. Pergi ke atas. Sebab tu adalah orang mata yang tutup mata lah. Memang yang tutup mata yang si sedar. Yang bukan yang si sedar, yang sedar. Yang sedar tapi yang si dapat nak bergerak, yang si dapat nak ya. Nah, masya-Allah tuan-tuan tu yang berlaku. Kawan saya pun bapaknya pernah pesan dengannya. Ya tu bagus juga tuan-tuan pesan dengan anak cucu tuan-tuan. Kalau saya sakit, ambil wuduk bapak. Bapak saya tahu kelak beri isyarat. Bapak sebab kelakar dia beri isyarat aja. Jadi anak yang dah diajar dengan agama, masya-Allah. Anak tahu ambil wuduk bapak. Bila bapaknya ambil wuduk, apa dah? Ada orang, bapak aku pergi kemih, si kotor, si bos mayang lah. Yang langgar. Jahilnya anak. Sebab bila dipikir macamnya, macam ni, kena bersihkan bapak lah. Bersihkan bapak dulu, setakat yang mampu. Kalau doktor madahnya si dapat, kalau doktor madah si dapat, ya lain lagi lah. Kelak mungkin solatnya perlu diqada kah? Solatnya lain. Ya ada banyak kaedahnya lah. Banyak kaedahnya. Okey? Kemudian keempat, membaca Fatihah. Okey, membaca Fatihah. Okey. Membaca Fatihah pada setiap rakaat, melainkan pada rakaat orang yang masbuk. Orang masbuk dan Bismillahi itu salah satu ayat daripadanya. Wajib dipelihara selagi huruf segala huruf dan tasydidnya serta tertib dan mu'alat antara kalimahnya. Okey, tuan-tuan saya baca, tuan-tuan ikut InsyaAllah kita nak berapa jam? 3 minit. Okey? Okey, baik. Kita cuba yang mampulah. Saya dapat nak atur semua Al-Fatihah kita. Tapi sekurang-kurangnya kita cuba tahu dokne yang ialah okey.
Bismillah. Saya baca dulu, tak boleh kita ikut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semua? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ibu tak pakai mic. Kami mau dengar semua. Okey? Semua? Sekali lagi. Masya-Allah. Okey, bagus. Penting ah. Bis mesti sebut sinnya. Bis. Bukannya sa, bukannya bis. Nya bis sin. Sin. Oh, bis. Bis. Oh, bismillah. Sebab okey. Bahasa Arab tu nya ada imalah. Imalah dia ada majrih ya, sikit ayat. Yang lain semua a i u. Nya ada macam kita, konsonan kita ada ada i, ada u, ada o, ada u, kita ada 5 konsonan. I pun ada pekak dengan i apa? Pekak dengan satu lagi perang. PE. Dalam bahasa Arab saya ada. Dalam bahasa Arab 3 aja. A, I, U. Nya saya ada bes. Saya ada bes. Nya bis. Oh, nya saya ada mellah. Nya millah. Okey? Hir. Nya saya ada her. Nya hir. Okey? Roh. Nya saya ada reh. Nya rah. Ma. Nya saya ada me. Nya saya ada mu. Nya saya ada ma. Nya ma. Nirrahim. Sabdu nya mesti disebut nir. Nya bukan nira, bukan nira, bukan ni. Nir. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf kalau saya ajar tu macam budak-budak, tapi saya cuba ha? Okey? Okey, coba semua sekali lagi. Okey, sebelah kiri, sebelah kanan ha. Okey, sebelah kiri dulu. Sekali lagi. Masya-Allah, sebelah kanan. Masya-Allah. Okey. Apa terjemahan bismillah? Baca dulu. Maksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, bila kita baca bismillah, kita akan tahu, kita akan menyebut nama Allah. Allah tu dengan bersifat penyayang, dengan bersifat apa? Bersifat pemurah ataupun Maha Penyayang. Okey? Walaupun dalam bahasa Arab, tapi kita perlu faham. Bila kita semayangnya, kita tahu apa mau dibaca kita, apa maksud dibaca kita ya. Oh, bila kita dengar bismillah, kelak insya-Allah saya akan kupaskan sedikit tentang Al-Fatihah tu. Siklah terlalu detail gila, tapi sekurang-kurangnya kita dapat bayangkan bila kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah tu wajib tuan-tuan. Setiap rakaat yang mesti baca Fatihah. Si baca Fatihah hukumnya batal solat kita. Sajalah bagus imam kita, masya-Allah, imam kita habisnya baca Fatihah, nya beri ruang sedikit untuk makmum untuk baca Al-Fatihah. Kadang-kadang kita bergaut bila imam lepas dia baca amin, terus dia baca surah, lalu bergaut kita. Macam di tanah Arab nun, di Mekah, setidaknya siang dan baca panjang. Dan baca panjang, jadi kita dekat siang kita boleh baca bismillah, baca Fatihah. Tapi di tempat kita adalah dahlahnya baca surah pendek terus, habis terus baca bismillah, baca lagi pendek. Lalu bergepung kita, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hilang dahnya pun maksud Fatihah ya tadi. Jadi disebabkannya lah imam saya selalu tegur, saya dah padah dengan imam mana-mana masjid dah. Saya dah padah dengan mana-mana masjid. Tuan-tuan pun bila tuan-tuan jadi imam, tuan-tuan pun perlu memberi ruang kepada makmum tuan-tuan untuk mereka membaca Al-Fatihah dulu. Okey? Boleh kita estimate lah, janganlah orang makmumnya dah imam dah lama gila. Jangan kita bismillah. Janganlah kita macam kena imam baca. Kita baca Fatihah tu macam kita baca biasalah dalam baca kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Siapa dah cukup dah. Okey? Boleh insya-Allah. Okey, kita berhenti di setengah membaca Al-Fatihah tu. Insya-Allah minggu hadapan insya-Allah saya ada insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung kena panjang umur insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah SWT terima niat kita tu nak belajar tu
Walaupun kita sebelum kita mati itu, walaupun kita si tahu juga tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita usaha kita tu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya tentang solat. Okey, ajak daripada saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya terlanjur. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah atas kerana diri saya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dengan suratul As. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.